Tahukah anda apakah faktor-faktor dan juga punca penggunaan media sosial dalam kalangan belia? Mari sama-sama kita saksikan lakonan video terlebih dahulu sebelum anda menjawab persoalan di atas. Jadi, daripada video lakonan tersebut, sudah tentu anda sudah tahu apakah punca-punca dan juga faktor-faktor penggunaan media sosial. Betul kan? Kita sebenarnya tidak dapat menafikan bahawa penggunaan media sosial ini adalah sangat penting dalam kehidupan seharian. Tak kiralah kepada sesiapa pun, terutama ialah belia, sama ada yang masih belajar ataupun yang sudah bekerja. Jadi, saya nak kongsikan kepada anda 7 faktor penggunaan media sosial. Yang pertama ialah penggunaan internet. Yang kedua ialah penggunaan alatan gadget. Yang ketiga, rangkaian sosial yang meluas. Yang keempat ialah kebergantungan sumber maklumat. Yang kelima ialah penggunaan sumber hiburan. Yang keenam ialah penggunaan permainan dalam talian. Yang ketujuh, iaitu yang terakhir, ialah kebergantungan komunikasi melalui media sosial. Okey, seterusnya kita akan lihat kesan-kesan positif daripada video lakonan yang kita dah tonton sebelum ni. Okey, sebenarnya penggunaan media sosial ni kan boleh meningkatkan prestasi akademik pelajar. Kenapa saya cakap macam tu? Disebabkan dalam media sosial ni banyak sebenarnya maklumat yang kita boleh perolehi. Contohnya yang trend sekarang ni video TikTok kan. Dekat dalam video TikTok tu, selain daripada kita jumpa yang menari-menari tu kan, kita akan jumpa juga video masakan. Daripada situ kita boleh belajar masak lah kan. Dia bukan sekadar dia bagi resipi je, dia bagi cara-cara sekali video. Jadi kita nampak gambaran dengan lebih jelas kan macam mana nak belajar masak kan. Lepas tu sekarang ni yang kerap naik dekat saya punya media sosial, formula matematik, di mana diorang ajar student-student macam mana nak mengira dengan cara yang mudah. So benda ni kan sebenarnya secara tak langsung dapat meningkatkan kita punya prestasi akademik lah. Jadi sambil scroll sambil belajar macam tu. Terusnya penggunaan media sosial ni juga dapat menjana pendapatan. Contoh macam kita dapat lihat lakonan Fahmi. Fahmi sebenarnya seorang YouTuber kan. Jadi Fahmi juga menjana pendapatan sebagai seorang YouTuber. Terdapat satu kajian yang dijalankannya mengatakan golongan belia yang mampu menggunakan kemahirannya dalam penggunaan ICT dapat meningkatkan lagi, dapat membantu mereka untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita kalau nak berniaga, kita kena promote lah kan barang yang kita berniaga kan. Okay. Macam mana kalau dia ada kemahiran dalam penggunaan ICT, bila kita ambil gambar tu, kita akan edit. Daripada editing tu, kita boleh buat produk tu nampak lebih gempak dan benda tu dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk kita tu. Macam tu lah dia punya rules, dia punya perjalanan dia macam mana seseorang peniaga, seorang pembeli tu nak beli produk kita. Bila dia nampak kita punya gambar produk tu kan, wah cantiknya, nak beli lah, nak try lah. Salah satunya lah kan. Okay. Disebabkan itu juga kebolehan untuk mengakses ICT ni adalah penting dalam kalangan belia supaya belia dapat menghasilkan satu produk yang berkualiti pada masa hadapan. Okey, kesan-kesan positif yang kita dapat lihat yang seterusnya adalah komunikasi dua hala yang dapat meningkatkan kualiti hidup seseorang ke arah yang lebih baik. Hal ni kita dapat lihatlah macam mana komunikasi antara Putri dengan Mariana, di mana mereka saling interaksi antara satu sama lain melalui media sosial, iaitu diorang video call, diorang WhatsApp call, semua tu kan. Jadi secara tak langsung benda ni sangat membantulah, komunikasi ni sangat membantu semasa kita menjalankan pembelajaran secara dalam talian. Kalau kesan-kesan negatif pula ialah menyebabkan kelekaan sehingga hilang fokus dalam pelajaran. Kelekaan dalam menggunakan media sosial boleh menyebabkan para pelajar hilang fokus
dan tidak dapat memberi tumpuan kepada pelajaran mereka dan ianya mengakibatkan pencapaian akademik mereka merosot. Jadi, pencapaian akademik amat penting bagi seorang yang bergelar pelajar. Jika mereka mengalami perkara sebegini, kemungkinan besar mereka perlu bersaing yang tinggi dengan orang lain untuk memperolehi pekerjaan kelab. Seterusnya adalah, perkara ini turut memberi kesan terhadap kurangnya kualiti kehidupan. Keseronokan yang melampau mengakibatkan seseorang itu mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar sekaligus mengakibatkan kehidupan kualiti mereka terganggu. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang amalan penggunaan media sosial yang betul. Pertama, belia perlulah mendisiplinkan diri dalam penggunaan media sosial dengan cara menetap dan menghadkan masa melayari media sosial supaya tidak terlalu banyak masa dihabiskan untuk melayari media sosial sehingga menjejaskan gaya hidup dan kerja harian. Bagi pelajar sekolah pula, ibu bapa berperanan penting untuk memantau kegiatan anak-anak dalam penggunaan media sosial secara berkala dari masa ke semasa. Ibu bapa perlulah sentiasa mengambil berat dan menasihati anak-anak agar tidak obses menggunakan media sosial sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Kedua, belia digalakkan untuk menggunakan media sosial sebagai platform pendidikan. Seperti yang kita lihat hari ini, proses pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja berlaku secara bersemuka tetapi juga berlaku secara dalam talian dan juga terdapat pendidikan jarak jauh yang mana tenaga pengajar tidak perlu berhadapan dengan pelajar secara bersemuka. Kaedah pendidikan yang menggunakan jaringan sosial ini mendorong minat para pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan terdedah kepada pembelajaran pendiri. Pelajar dapat mengakses bahan sedia ada, maklumat terkini dan berkongsi maklumat dengan rakan-rakan dan pengajar dengan mudah dan pantas. Ketiga, belia perlu memiliki ilmu pengetahuan dalam penggunaan media sosial supaya dapat menggunakannya ke arah yang baik dan memberi manfaat kepada diri dan juga orang lain. Ilmu itu adalah penting bagi memastikan media sosial tidak menguasai kehidupan belia. Media sosial untuk tujuan kebaikan akan memberikan manfaat kepada penggunanya namun mendatangkan mudarat sekiranya digunakan untuk tujuan keburukan. Gunakanlah media sosial anda dengan cara yang sepatutnya. Itu akan menjadikan ia bermanfaat untuk anda dan orang lain.